Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar anak-anak pelajar tahun 3 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung ulang kaji kita, iaitu unit 2, Hijrah ke Yathrib Madinah, di mana pada minggu lepas kita telah pun mengulang kaji tajuk Hijrah ke Habsyah, di mana kita sudah pun mengingati semula, iaitu Hijrah ke Habsyah kali pertama dan juga kali kedua, dan bagaimana layanan apa sebab mereka berhijrah pergi ke Habsyah dan bagaimana layanan Raja Habsyah. Jadi pada hari ini masih lagi di bawah tajuk yang sama, namun kita akan pergi pula hijrah ke Yathrib. Hijrah ke Habsyah kita dah pun ulang kaji. Jadi pada hari ini kita akan pergi kepada hijrah ke Yathrib, iaitu Madinah. Namun seperti biasa, namun sebelum itu anak-anak pelajar bolehlah mengeluarkan buku teks sirah tahun 3 dan terus buka muka surat 20. Jadi kita tengok hijrah ke Yathrib, iaitu Madinah. Kita tengok daripada segi situasi. Setelah kaum Quraisy gagal dalam usaha menghalang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka telah mengetahui bahawa orang Islam mula berhijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Secara senyap-senyap telah pun berhijrah ke Madinah. Pembesar Quraisy telah bermesyuarat di Darun Nadwah untuk berbincang mengenai cara-cara menghalang Rasulullah SAW dari menyebarkan agama Islam dan berhijrah ke Madinah. Maka pembesar-pembesar Quraisy ini tadi, dia telah pun berpakat bermesyuarat di Darun Nadwah macam mana cara nak sekat Nabi ini daripada terus berdakwah dan juga daripada terus berjaya berhijrah ke Madinah, ke Yathrib. Jadi kaum Quraisy mengambil keputusan dengan melantik 12 orang pemuda untuk mengepung rumah Rasulullah SAW dan membunuh baginda. Rasulullah SAW telah mengetahui rancangan kaum Quraisy tersebut. Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW supaya berhijrah ke Madinah. Sayyidina Ali bin Abu Talib karimallah wajhah ditugaskan untuk menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW pada malam tersebut. Maka hasil daripada pembesar Quraisy tadi berbincang di Darun Nadwah, mereka telah melantik 12 orang pemuda untuk mengepung rumah baginda Nabi SAW dan membunuh Nabi Muhammad. Maka Allah telah mengarahkan Nabi Muhammad supaya berhijrah ke Madinah, dan juga arahan yang seterusnya adalah di mana Sayyidina Ali bin Abu Talib ini dikehendaki untuk menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW pada malam tersebut. Jadi kita sambung lagi. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya yang sedang dikepung dan menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka kemudian terus pergi bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Maka setelah Rasulullah keluar daripada rumah tadi atas arahan Allah SWT, dia keluar tadi, dia terus pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka kemudian terus pergi ke Gua Thur dan bersembunyi selama 3 hari. Kita tengok muka surat 21. Pembesar-pembesar Quraisy terkejut apabila pemuda yang mengepung rumah Rasulullah SAW memberitahu bahawa baginda tiada lagi di dalam rumahnya kecuali Sayyidina Ali. Pembesar-pembesar Quraisy telah menawarkan hadiah 100 ekor unta kepada sesiapa yang dapat menangkap Rasulullah SAW sama ada hidup atau mati. Kaum Quraisy gagal menemui Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar walaupun mereka berjaya sampai di Gua Thur. Hal ini kerana di pintu gua tersebut terdapat sarang labah-labah dan sarang burung merpati. Maka pembesar-pembesar Quraisy tadi terkejut di mana 12 orang pemuda yang mengepung rumah Nabi tadi, dia tak dapat tangkap, tak dapat bunuh kerana hanya ada Sayyidina Ali saja di rumah itu. Jadinya pembesar-pembesar Quraisy ini tadi, dia telah pun memberi cadangan yang lain. Setelah cadangan 12 orang pemuda mengepung rumah Nabi nak bunuh tadi tak berjaya, cadangan yang seterusnya dia menawarkan 100 ekor unta kepada sesiapa yang dapat menangkap baginda Nabi ini dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Namun walaupun mereka telah sampai
di Gua Thur, mereka tetap tidak menjumpai baginda Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar, kerana di hadapan pintu Gua Thur itu adanya sarang laba-labah dan juga sarang burung merpati, di mana pada fahaman mereka, apabila di pintu gua itu adanya sarang laba-labah dan juga sarang burung merpati, bermaksud bermaksud pintu gua itu sudah lama tidak dimasuki. Kalau ada orang yang masuk, mesti dia dah bersihkan sarang laba-labah tadi dan juga sarang burung merpati tadi, sebab dia nak masuk, dia mengganggu diri dia untuk masuk. Jadi apabila sarang tu ada depan pintu, apa yang mereka faham, maksudnya gua ni dah lama tak ada orang masuk. Jadi mereka pun tetaplah tak jumpa Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar As-Siddiq tadi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi, yang bersembunyi selama 3 hari di situ. Maka perangkai yang seterusnya, Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah, iaitu Yathrib, dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraikid melalui jalan pantai. Di pertengahan jalan, Surakah telah berjaya menjejaki Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar, tetapi beliau tidak berjaya menggunakan baginda kerana kaki kudanya terbenam di dalam pasir. Akhirnya beliau memeluk Islam dan kemudian pulang ke Mekah. Jadi di sini telah berlaku satu peristiwa di mana Rasulullah ini bersama Sayyidina Abu Bakar ini, dia telah meneruskan perjalanan ke Madinah itu tadi melalui jalan pantai yang dipandu oleh Abdullah bin Uraikid tadi. Maka di pertengahan jalan, Surakah ini telah berjaya menjejaki Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, namun tidak berjaya membunuh mereka berdua ni kerana kaki kuda tadi tenggelam, terbenam di dalam pasir. Ini adalah kuasa Allah lah, di mana Allah telah memberikan kuda yang dipandu oleh Surakah tadi tenggelam, kaki yang tenggelam dalam pasir, maka tak boleh terus mengejar baginda Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Dan disebabkan peristiwa itu jugalah Allah telah membuka pintu hati Surakah tadi untuk memeluk Islam. Dan setelah beliau memeluk Islam, beliau telah pulang semula ke Mekah. Daripada niat jahat, akhirnya menjadi niat baik dan juga telah menjadi seorang Muslim. Yang seterusnya adalah Rasulullah SAW meneruskan perjalanannya, kemudian berhenti di Quba dan mendirikan Masjid Quba, iaitu masjid yang dibina atas dasar takwa kepada Allah. Ia merupakan masjid yang pertama di dalam Islam. Jadi apabila ditanya saja masjid yang pertama di dalam Islam masjid apa, bukanlah Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi, tetapi adalah Masjid Quba. Yang seterusnya, apabila sampai di Madinah, Rasulullah SAW disambut oleh penduduk Madinah dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran. Maksudnya penduduk Madinah menerima kunjungan baginda Nabi, rombongan Nabi ini dan juga Abu Bakar As-Siddiq dengan hati yang terbuka dan sungguh gembira sekali. Jadi kita pergi muka surat 22, kita tengok pula masa berhijrah. Peristiwa hijrah ini berlaku pada 12 Rabiul Awal selepas 13 tahun Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul bersamaan 622 Masihi. Jadi itu adalah masa penghijrahan ini berlaku. Kita tengok yang seterusnya, sebab Nabi perlu berhijrah. Mengapa Nabi ini berhijrah tadi? Antara sebab Rasulullah SAW dan orang Islam perlu berhijrah ialah, yang pertama, orang Islam diseksa dan ditindas oleh kaum Quraisy. Yang kedua, pembesar Quraisy telah merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang Islam Madinah telah bersedia menerima kedatangan Muslimin Mekah. Yang keempat, berhijrah adalah satu strategi dakwah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, Allah telah menurunkan wahyu yang mengizinkan Rasulullah SAW dan orang Islam berhijrah. Ada 5 sebab mengapa Nabi perlu berhijrah ke Madinah. Yang pertama sekali sudah tentulah orang Islam diseksa dengan teruk sekali. Yang kedua, pembesar Quraisy merancang untuk membunuh Nabi. Yang ketiga, orang Islam Madinah tadi telah pun bersedia untuk menerima orang Islam yang datang daripada Mekah. Dan yang keempat, berhijrah adalah salah satu strategi dakwah Nabi, kerana dengan berhijrah maka makin ramailah manusia yang memeluk agama Allah SWT, iaitu agama Islam. Dan yang terakhir, sebenarnya Allah telah pun menurunkan wahyu yang mengizinkan Rasulullah SAW dan orang Islam berhijrah. Jadi kita tengok muka surat 23. Bagaimanakah layanan orang Madinah? Seperti mana yang kita tahu, orang Madinah ini mengalu-alukan kedatangan orang Islam Mekah, iaitu Nabi, Abu Bakar As-Siddiq dan rombongannya. Jadi yang seterusnya adalah layanan orang Madinah. Orang Islam Madinah keluar beramai-ramai menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Setibanya Rasulullah SAW ke Yathrib, iaitu Madinah, mereka menyambutnya dengan perasaan kasih sayang dan gembira serta bernasyid.
Jadi apabila mereka tahu baginda Nabi ini nak datang dengan Abu Bakar tadi, mereka tak sabar-sabar menunggu. Dan akhirnya setelah mereka menunggu, maka tibalah rombongan baginda Nabi SAW ke Madinah, dan mereka sangat gembira sekali dan menyambut kedatangan baginda Nabi dengan bernasyid. Okey, nasyid tu ada dalam petikan tu, yani qala al-badru alaina. Jadi nasyid ni sebenarnya mungkin anak-anak pelajar pernah dengar. Jadi saya akan cuba nasyidkan dia, walaupun suara saya tak sedap. Jadi saya akan cuba nyanyikan dia. Nasyid ni yang berbunyi, dia sebenarnya memuji-muji kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada ketika itu. Tala'an badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'a ayyuhal mab'uthu fina jita bil amril muta'. Itu adalah tiga rangkap nasyid di mana bagaimana mereka mengalu-alukan kedatangan Nabi ini, rombongan Nabi ini dengan hati yang gembira, dengan hati yang begitu senang sekali. Jadi yang seterusnya masih lagi muka surat 23. Orang Islam Madinah mempelawa Rasulullah SAW tinggal di rumah mereka dan baginda menerima pelawaan tersebut. Satu pandangan dibuat bagi menentukan rumah siapa yang terpilih untuk Rasulullah SAW tinggal. Selepas itu Rasulullah SAW membiarkan unta yang dinaiki, baginda berhenti. Akhirnya unta tersebut berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk sementara waktu. Okay, jadinya di sini seperti mana yang kita tahu, orang Madinah ni suka sangat Nabi datang. Jadi apabila suka sangat Nabi datang, memang semua orang lah pelawa Nabi ni, ajak tinggal di rumah, tidur di rumah, bermalam di rumah. Jadi Nabi ni dia tak tahu nak pilih macam mana. Jadi dia pun telah melepaskan unta yang dia naik tadi tu. Tengok unta tu berhenti dekat siapa. Jadi apabila unta tu berjalan, hanya unta tu berhentilah di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi rumah Ayyub Al-Ansari lah yang dijadikan baginda Nabi sebagai penginapan buat sementara. Jadi semasa di Madinah, Rasulullah SAW membeli sebidang tanah lapang kepunyaan dua orang anak yatim Bani Najran. Baginda membina sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Nabawi di atas tanah itu. Jadi apabila baginda Nabi membeli setibanya di Madinah, beliau membeli tanah daripada dua orang anak yatim tadi, maka terbinalah Masjid Nabawi di atas tanah tersebut. Alhamdulillah, maka berakhirlah ulang kaji kita, iaitu hijrah ke Yathrib, iaitu Madinah. Jadi sebarang kekurangan khususnya yang menonton adalah anak-anak pelajar Kafah Al-Fatih Education Center, Kafah Afek Kota SAS, Kuantan Pahang. Jadi sebarang pertanyaan, permasalahan boleh terus PM saya, tanya saya, insya-Allah saya akan jawab. Dan untuk latihan, untuk latih tubi, untuk melihat sebagaimana anak-anak pelajar masih lagi ingat tajuk ini, sebenarnya kita dah pernah belajar pun sebelum PKP ini. Jadi saya akan susulkan kemudian di dalam grup WhatsApp tahun 3. Dan akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.